Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Sarawak Desires. Saya Razi Ahmad. Untuk episod Sarawak Desires kali ini, kita akan ke kawasan Dun N27 Sebuyau yang terletak di kawasan persisiran pantai, tebingan Sungai Batang Sadong dan Batang Lupa. Jom kita berkenalan dengan Dun N27 Sebuyau. Kampung Sebuyau terletak kira-kira 140 km dari Bandar Kuching melalui jalan darat dan 85 km melalui jalan air. Untuk pergi ke kawasan ini, pengunjung akan melalui jambatan ikonik Sarawak iaitu Jambatan Batang Sadong. Setelah jambatan tersebut siap dan dibuka sepenuhnya kepada orang ramai pada Oktober 2016, ia telah memendekkan jarak perjalanan dari Kuching ke Sebuyau yang menjadi daerah penghubung ke bandar-bandar lain seperti Sri Aman, Sibu, Mukah, Bintulu dan juga Miri. Baik, itu sedikit fakta mengenai Sebuyau. Sekarang saya akan ceritakan sedikit mengenai asal-usul nama Sebuyau. Mengikut cerita orang-orang terdahulu, nama asal Sebuyau ini berasal dari perkataan Melanau iaitu buyo yang membawa maksud ketam. Suatu ketika dulu terdapat banyak ketam di kawasan ini, tapi katanya ketam buyo ini telah pupus dan tidak lagi kelihatan dan hanya melakarkan nama di daerah ini. Untuk pengetahuan semua, Dun N27 Sebuyau ini dahulunya dikenali dengan kod N22. Tetapi pada tahun 2015, kod untuk Dun ini telah ditukar kepada kod Dun N27. Ini merupakan ringkasan sejarah pilihan raya bagi Dun Sebuyau. Untuk pengetahuan semua, Dun Sebuyau diwujudkan sejak tahun 1987 dan dipertandingkan kali pertama pada tahun 1991. Pilihan Raya ke-10 tahun 2011 menyaksikan pertembungan antara Julaihi bin Narawi, mewakili Barisan Nasional, Ali bin Semsu, calon bebas, dan Adam bin Ahid, mewakili Parti Islam Se-Malaysia PAS, di mana kemenangan berpihak kepada Julaihi bin Narawi dengan undian sebanyak 4,045. Julaihi bin Narawi mengatasi kedua-dua calon lawan dengan majoriti undian sebanyak 2,276. Jumlah pemilih pada pilihan 10 bagi Dun Sebuyau adalah sebanyak 8,042, di mana peratusan pengundi yang keluar mengundi adalah 74.35%. Manakala jumlah kertas undi ditolak adalah sebanyak 87. Manakala pada pilihan yang ke-11 yang lepas, kerusi Sebuyau menyaksikan perlawanan 3 penjuru di antara Julaihi bin Narawi, Wan Abdillah bin Wan Ahmad mewakili Parti Islam Se-Malaysia PAS dan Andrew Anak Jain mewakili Parti Amanah Negara Amanah. Dan kemenangan sekali lagi dimenangi oleh Julaihi bin Narawi dengan undian sebanyak 4,531. Julaihi bin Narawi mengatasi kedua-dua calon lawan dengan majoriti undian sebanyak 2,742. Dun Sebuyau pada pilihan 11 mempunyai keseluruhan jumlah pemilih 9,041, di mana 73.2% daripadanya telah keluar mengundi. Manakala jumlah bagi kertas ditolak adalah sebanyak 118. Datuk Haji Julaihi bin Narawi merupakan anak jati Kampung Sebuyau dan telah menjadi wakil rakyat di kawasan Dun N27 Sebuyau selama 6 penggal.
Beliau bertanding untuk kerusi tersebut sejak tahun 1991 bermula dengan kod N18, N20, N22 dan kini N27. Beliau juga merupakan menteri di Jabatan Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak. Pembinaan Jambatan Batang Lupar yang bernilai 848 juta ringgit akan menjadi jambatan terpanjang merentasi sungai di Sarawak malah di Malaysia, di mana menurut Datuk Haji Julaihi, Jambatan Batang Lupar ini boleh dikategorikan sebagai Raja Jambatan. Pembinaan jambatan ini melibatkan dua komponen utama, iaitu pertama membina Jalan 7 ke Jambatan di sebelah Sebuyau sepanjang 3 km dan satu lagi Jalan 7 ke Jambatan di sebelah Trisok sepanjang 2.8 km yang sudah mula dibina sejak tahun lepas dengan kos sebanyak 66 juta ringgit. Komponen kedua meliputi pembinaan struktur Jambatan Batang Lupar sepanjang 4.8 km dengan dua lorong sehala. Jambatan ini mempunyai reka bentuk unik serta berpotensi menjadi daya tarikan kepada pelancong dari dalam dan luar Sarawak. Siapnya pembinaan jambatan ini kelak akan membawa kepada pembangunan yang rancak di kawasan Samarahan dan Betong, khususnya di kawasan Sebuyau dan sekitarnya, selain akan menggantikan perkhidmatan feri sepenuhnya di laluan sungai tersebut. Dan selain itu, masalah banjir juga menjadi isu dalam kalangan penduduk di Sebuyau. Di Sebuyau seringkali dilanda air pasang besar kerana tebatan banjir yang dibina dahulu telah terhakis oleh air masin. Kini projek tebatan banjir telah pun dilaksanakan dan dijangka akan siap pada tahun 2023 dan projek ini juga akan mengatasi masalah hakisan tanah yang melanda di kawasan tersebut. Pembinaan tebatan banjir tersebut melibatkan skim sebangan Bajong Blok A, Blok D, Blok E dan Blok F, meliputi garisan pantai kira-kira sepanjang 26.5 km. Projek tebatan banjir sepanjang 4.3 km dibina sepanjang di skim sebangan Bajong Blok A. Bagi fasa pertama telah menelan belanja sebanyak 53 juta ringgit. Bagi fasa kedua pula masih lagi dalam bentuk fasa reka bentuk dan bakal siap menjelang Oktober 2022. Sebuyau juga terdapat sebuah masjid yang mempunyai reka bentuk dan hiasan dalaman yang begitu istimewa sehingga dinobatkan sebagai masjid tercantik di Samarahan. Masjid ini dibina melalui 3 fasa, menembok pembinaan struktur masjid seperti pemasangan hiasan dalaman dan fasa ketiga sedang dijalankan meliputi pembinaan kawasan di luar masjid. Masjid ini sudah mula digunakan oleh penduduk kampung dan semestinya masjid ini akan menjadi mercu tanda di Sebuyau. Baru-baru ini sebuah bank telah dibangunkan di Sebuyau. Sebelum ini bank yang terdekat berada di Simunjan dan Samarahan dan sudah tentu bank baru ini akan memudahkan segala urusan perbankan untuk penduduk setempat. Satu lagi perkembangan yang bakal memberi transformasi ekonomi di Sebuyau adalah melalui projek chalet yang sedang dilaksanakan. Ia akan dibina berdekatan dengan Sungai Sebuyau dan akan berkonsepkan mesra alam. Projek ini semestinya akan mencetuskan aktiviti ekopelancongan di Sebuyau. Sarawak terkenal dengan produk ikan terubuknya dan salah satu tempat pendaratan untuk ikan terubuk selain Sadong Jaya adalah Sebuyau. Ini dia ikan terubuk kita. Kalau anda nak tahu, kerana terlalu banyak ikan terubuk yang mendarat, wujudnya satu perkampungan yang digelar Kampung Terubuk. Jadi tidak hairanlah jika penangkapan terubuk ini menjadi sumber pendapatan bagi penduduk di Sebuyau. Dan untuk pengetahuan anda, terubuk di Sarawak ini dikategorikan kepada dua jenis, iaitu terubuk laut dan terubuk hulu. Inilah dia sedikit sebanyak yang dapat kami kongsikan mengenai DUN N27 Sebuyau. Dengan itu, saya mengundurkan diri terlebih dahulu. Teruskan temu janji anda bersama kami di TVS saluran 122. Saya Radzi Ahmad. Jumpa lagi dalam Sarawak Decides.